Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Okey. Kalau tak clear, saya nak pakai mic. Kalau clear, okey ya. Alright. Pertama sekali, terima kasih Puan Moderator, Puan Zarina Saad, dan kepada Puan Yazwani, Mak Yazid, kepada rakan Akrab, Puan Nuraini, dan juga kepada semualah rakan-rakan sekerja Pencemaran Kedah. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan, puan-puan untuk hadir ke kursus webinar siri 1 Akrab pada hari ini. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan UiTM di atas kepercayaan lah kepada kami 3 orang ni, saya, Puan Zarina, Puan Noaini ni, untuk mengikuti ataupun untuk menjadi ahli akrab. Pada asalnya dulu kami ingat nak jadi ahli akrab ni senang kan, tapi kena melalui dua proses lah, iaitu tahap 1 berkursus selama 3 hari full day ya, pagi petang 3 hari, kemudian ada test untuk tahap 1. Jadi exam tu pun boleh tahan jugalah ya daripada JPA. Jadi kalau tak lulus maka tak boleh ke tahap kedua, tapi alhamdulillah untuk tahap 1 tu ketiga-tiga kami ni berjaya lah, alhamdulillah. Kemudian selepas selang beberapa waktu tu tahap kedua pula. So tahap kedua ni tahap terakhir lah ya. Sama juga 3 hari full day sampai dah di akhir-akhir tu exam lagi. Jadi kena lulus lah ya untuk disahkan sebagai ahli akrab, dan alhamdulillah ketiga-tiga kami ni dia tak ada discussion ya, semua personal lah, seorang-seorang ya, berjaya. Okey. Jadi itulah di antara cabaran untuk menjadi ahli akrab ni. Okey. Jadi sebenarnya fungsi akrab ni seperti yang diterangkan oleh Puan Wani tadi, kami ni lebih kepada supporting, menyokong ya, tugas-tugas di UKK. Okey. Pengalaman kami pun tak banyak ya. Pengalaman setakat berkursus tahap 1, tahap 2 ya. Kalau campur semua 6 hari lah kursus kami ya. Jadi apabila diminta untuk membuat satu kursus ni, jadi saya nak kena buat orang kata disclaimer lah ya. Saya ni bukan seorang kaunselor terlatih ya. Cuma slide yang ataupun topik yang dibincangkan ni adalah hasil daripada apa yang kami lalui waktu latihan tahap 1 dan tahap 2. Kemudian saya tambah-tambah sikit lah ya dengan beberapa pengalaman saya dulu, dan insyaAllah saya gabungkan semua jadilah satu tajuk ke arah minda yang sihat. Jadi sekiranya ada soalan, saya percaya kalau saya tak boleh jawab, saya akan dibantu oleh kaunselor kita Puan Wani. Jadi Puan Wani tak boleh pergi mana lah, kena get ready lah kalau saya tak boleh jawab ya. Puan Zarina, Puan Ani pun sama juga. Okay. Mereka pun dah hebat-hebat dah ya. Setelah mengikuti kursus ni, hebat-hebat dah dalam mendalami ilmu yang berkaitan dengan counselling, berkaitan dengan psikologi, dan juga berkaitan dengan motivasi, insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan share, ini siri yang pertama ya. Jadi insyaAllah nanti kita akan ada lagi lah siri-siri kedua, ketiga. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi ikut kepada kesesuaian. Baik, saya akan share tajuk saya pada hari ini. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan perempuan nampak tak? Saya dah tak nampak saya dah ni. Okay, Nampak. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita ni akan stop pada pukul 11.30. Jadi ada banyak benda yang saya nak share sebenarnya. Jadi kalau saya tak sempat ataupun saya dalam keadaan tergesa-gesa, jadi harap tuan-tuan perempuan maafkanlah, sebab tujuan saya nak bagi saja maklumat-maklumat berkaitan dengan minda yang sihat ni. Okey. Jadi kalau saya bagi kurang tu rasa macam tak cukup, tak complete. So saya bagi ni banyak-banyak ni, insyaAllah lah kalau sempat habis, kalau tak sempat habis tak apa. Tuan-tuan mungkin kalau tak faham nanti boleh bertanya sama Puan Yazwani ataupun kami sama-sama ahli akrab.
Dan slide ni tak apa, insyaAllah saya akan share nantilah. Sebab itulah saya kata kita kena pentingkan kepada maklumat yang menyeluruh lah ya, berkaitan dengan minda yang sihat ini, insyaAllah. Baik, ini tajuknya ke arah minda yang sihat. Topik saya pada hari ini kandungannya meliputi kepada, seperti yang tuan-tuan lihatlah ya, saya akan melihat kepada apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental ni seperti tadi Puan Wani pun dah sebut sikit lah tadi ya. Kecelaruan, kemurungan, keresahan, fobia, was-was, somatoform, skizofrenia, itu kesihatan mental. Jadi nampak macam elemen-elemen penyakit mental ini nampak sama, tapi ada perbezaannya. Nanti saya akan terangkan perbezaan tersebut. Dan saya percaya, bukan saya sendiri, malah tuan-tuan perempuan semua mungkin pernah mengalami kesemuanya. Cuma kita tak tahu apa dia punya terminologi yang patut digunakan. Saya juga akan menyentuh berkaitan dengan stres, berkaitan dengan emosi, kemarahan, kerana tiga elemen ini juga merujuk kepada kesihatan mental. Dan seterusnya, bagaimana kita nak mendepani individu yang bermasalah ini, ya, sama ada ia ahli keluarga kita ke ataupun sama rakan sejabatan kita. Jadi kita kena tahu juga, bila kita tahu masalah ni, bila kita tahu maklumat ni, insya-Allah kita akan dapat berdepan dengan mereka dengan cara yang efektif. Okay? Dan seterusnya kita akan lihat peranan kita terhadap diri sendiri. Maksudnya, selain daripada kita lihat bagaimana kita nak bantu kawan-kawan kita, kita juga kena lihat diri kita ni. Macam mana kita nak bantu diri kita juga. Dan saya akhiri dengan satu kajian kes, iaitu berkaitan dengan histeria. Okay, sama adakah histeria ini, sebab histeria ini jarang dibincangkan dalam mana-mana jurnal kalau melibatkan kepada kesihatan mental. Tapi saya rasa saya nak masukkan juga elemen histeria ini sebagai salah satu gabungan masalah mental yang akhirnya menjurus kepada kes-kes histeria ataupun lebih pada kes-kes kerasukan dan sebagainya. Sebab ia satu kumpulan, satu family. Dan kesemua ini merujuk kepada tajuk utama kita, iaitu ke arah kita nak lahirkan minda sihat. Maksudnya inilah di antara elemen-elemen yang kita kena ambil tahu untuk melahirkan minda kita yang sihat, insyaAllah. Baik, slide yang seterusnya kita mulakan dengan definisi ya. Definisi kesihatan mental. Okay, kesihatan mental ni keadaan kesejahteraan. Maksudnya kalau kesihatan tu maksudnya kesejahteraan mental kita. Okay, di mana individu itu menyedari keupayaan sendiri, bagaimana dia dapat mengatasi tekanan kehidupan dia daripada satu keadaan yang normal menjadi abnormal, dan bagaimana dia dapat bekerja dalam keadaan yang produktif dan bermanfaat dan akhirnya memberi sumbangan yang baik kepada komuniti. Jadi kalau kesihatannya baik, maka ia dapat menaikkan produktiviti dalam kehidupan seharian dia. Setiap individu ni semua ada masalah mental. Okay? Semuanya ada. Maksudnya kesihatan mental ni adalah penting secara keseluruhan untuk kita hidup dalam keadaan yang berkualiti, termasuklah kita nak menikmati kehidupan yang efektif lah, yang gembira, okay, dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, kawan-kawan kita, terutamanya dalam UiTM. Dan kesihatan mental juga adalah penting daripada semua peringkat, daripada zaman kanak-kanak dan remaja sampailah dewasa. Ia adalah asas kepada pemikiran kita, pembelajaran dan komunikasi dan daya tahan dan keyakinan diri. Okay. Ini definisi daripada American Psychiatric Association. Dan kajian, ini seperti satu kajian pada tahun 2019, walaupun dah 2 tahun lepas, tapi saya rasa masih lagi signifikan daripada National Health and Mobility Survey, mendapati bahawa 2.3% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas mengalami kemurungan. Jadi walaupun 2.3%, tapi kalau di segi angka tu, bilangan yang betulnya ramailah ya. Dan saya juga masukkan sedikit satu infografik berkaitan dengan negeri yang tertinggi yang mengalami masalah kesihatan mental. Okay, dimenangi oleh Sabah. Yang keduanya oleh wilayah Persekutuan,
yang ketiganya Kelantan. Okey, ini tahun 2019-nya. Dan kemudian kalau tuan-tuan lihat di kalangan lelaki dan perempuan ni, yang paling tinggi sekali ialah perempuan. Okey. Antara kaum, kita lihat kat situ kaum-kaumnya, tuan-tuan lihat sendirilah ya. Dan kalau ikut fakta yang lain pula, Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya antara negeri yang terendah. Okey, dari segi bilangan kesihatan, bilangan yang terlibat dalam kesihatan mental. Dan akhirnya fakta yang lebih penting sekali, 4.2 juta ataupun 29.2% penduduk Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Dan ini berlaku pada tahun 2019. 2020, 2021 kita dihadapkan dengan masalah pandemik, maka mungkin jumlahnya berlebih lagi. Ya, mungkin sampai ke 5 juta kita tak pasti ya. Dengan kes-kes bunuh diri, kes-kes keresahan, kemurungan, stres dan macam-macam, mungkin angka ini meningkat lagi. Okay? Dan dari segi angka itu menunjukkan bahawa kesihatan mental ini adalah sesuatu yang sangat serius yang perlu kita ambil perhatian. Okey, yang seterusnya menjelang 2020. Okay, menjelang 2020, penyakit mental ni dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar. Ini saya ambil daripada Hassan 2018 ya, dia menjangkakan. Okay, selepas penyakit jantung. Jadi satu yang serius jugalah ya. Dan kita juga kenali kan kesihatan mental ni sebagai juga istilah yang lain lah, kita panggil sebagai kecelaruan mental. Dan penyakit mental ini akan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Nanti saya akan terangkan. Dan terdapat lebih dari 200 jenis penyakit mental yang saya cuba kongsi dengan tuan-tuan perempuan sekalian pada hari ini, mungkin tak lebih, mungkin dalam 7 atau 6 sahaja. Tetapi sebenarnya yang 6-7 ni yang lebih menyeluruh ya. Tapi ada lagi sampai 200 jenis penyakit mental yang secara mikro dan mikronya. Dan seseorang yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan mempunyai ini kelebihan dia. Yang pertama sekali, kalau kesihatan mental dia okey, dia dapat berupaya menjalin dan mengekalkan hubungan baik dengan orang ramai. Dia dapat berkhidmat, ambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan, dapat sumbangkan sesuatu yang positif kepada masyarakat. Maksudnya dia dapat memanfaatkan diri dia untuk rakan-rakan, untuk UiTM dan sebagainya. Okay? Dan dia akan berasa selesa dengan diri dia. Serta dia agak vulnerable lah ya, untuk menerima segala cabaran dalam kehidupan. Dia ada teknik bagaimana nak solve. Kita akan terima macam-macam cabaran, ujian daripada Allah. Jadi bagaimana kita nak menghadapinya dengan baik dan sebagainya. Jadi itulah di antara kalau kita mempunyai kesihatan mental yang baik. Okey. Ini perbezaan ya, perbezaan di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Saya cuba nak bezakan. Disebut kesihatan mental ni berlaku apabila individu mengalami gangguan emosi atau perasaan. Maksudnya kesihatan mental ni dia hanya fokus kepada emosi saja. Fokus kepada perasaan saja. Okay? Dia tak sampai lagi sakit mental. Okay? Dia lebih kepada insight dia, emosi dan perasaan. Manakala penyakit mental ini, dia melibatkan kepada gangguan pada fungsi otak. Okay? Dia melibatkan gangguan yang teruk kepada pemikiran dia. Sampailah kepada perasaan dia dan seterusnya menjurus kepada tingkah laku. Jadi kalau penyakit mental ni dah melibatkan kepada tingkah laku kan, jadi kemungkinannya ada tindakan fizikal. Jadi dia agak bahaya. Dan gangguan ini menyebabkan seseorang itu tidak akan mampu menghadapi cabaran kehidupan jika tidak dikawal. Dan penyakit mental ni perlulah kita berjumpa dengan pakar perubatan, jumpa pakar psikiatris, pakar psikologi ataupun juga dengan kaunselor yang terlatih, okay, untuk mendapatkan khidmat nasihat. Baik, kita pergi yang pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan sekalian, iaitu kecelaruan. Ini yang pertama sekali, penyakit yang pertama kita panggil sebagai kecelaruan. Apa definisi dia? Iaitu salah satu daripada penyakit psikologi yang memberi kesan kepada mood kita, kepada pemikiran kita, kepada tingkah laku kita,
dan kepada kita punya ability kita, kemampuan untuk kita berfungsi. Jadi selalunya individu ni dia akan rasa sedih, dia akan rasa keletihan, dia akan rasa sentiasa ingin berputus asa, kepada bahagia, dan kadang-kadang dia bertenaga. Faham tak? Maksudnya kadang-kadang dia ada dua keadaan. Dia sedih, letih, putus asa, kadang-kadang dia akan tiba-tiba dia akan bahagia dengan tiba-tiba. Tiba-tiba dia akan bertenaga dengan tiba-tiba. Nanti saya akan terangkan kenapa berlaku keadaan sedemikian. Dari segi aspek yang saintifik, kita panggil kecelaruan ni sebagai penyakit manic depresif. Manic ni maksudnya kata Inggeris lah, manic ni maksudnya terlebih, M-A-N-I-C, manic. Dia lebih manic ataupun yang dia terlebih. Kecelaruan yang kadang-kala otak yang menyebabkan berfungsi pada otak ini menyebabkan dia bertindak keadaan yang luar biasa kepada mood dia, kepada tenaga dia, kepada aktiviti dia, dan juga memberi kesan juga kepada tugasan harian dia. Jadi menurut Institut Kesihatan Mental Negara, kadar kelaziman untuk kecelaruan adalah kira-kira 1.1% daripada penduduk berusia 18 tahun, atau pada satu masa sebanyak 51 juta orang kat Malaysia satu dunia ni menderita akibat kecelaruan. Jadi apa yang dianggap lebih serius adalah kecelaruan ini dia merupakan penyakit psikologi yang paling tertinggi pada usia dewasa di seluruh dunia. Budak-budak jarang dapat, bawah 18 tahun jarang mendapat penyakit ni. Dan menjejaskan kira-kira 60 juta orang di seluruh dunia. Ini saya ambil data daripada WHO. Okey, seterusnya, apa punca-punca dia? Punca yang pertama ni ada 4 punca kecelaruan ni. Yang pertama sekali daripada aspek faktor genetik. Jadi kajian menunjukkan bahawa kecelaruan ini lebih cenderung berlaku pada seseorang yang ahli keluarganya dulu pernah mengalami masalah yang sama. Jadi kalau ayah, mak kita akan dulu tok ni kita pernah ada masalah kecelaruan, kita ni mungkin mewarisi lah. Kalau tengok satu data kat saya letak kat situ, 80%, diangkakan 80% kemungkinan kecelaruan ini diwarisi melalui keturunan. Okay? Faktor genetik. Itu yang pertama, puncanya. Yang kedua, masalah hormon. Ini berlaku apabila berlaku ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita. Jadi bila hormon kita ni dia cukup, tapi bila ada masalahnya, mungkin kurang, mungkin lebih, maka hormon ini dia akan memberi pengaruh kepada perasaan kita. Dan akhirnya dia merangsang kepada pemikiran kita dan seterusnya menimbulkan sifat kecelaruan. Okay? Sama ada hormon terlebih ataupun hormon yang kurang. Yang seterusnya, yang ketiga, disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia otak. Okay, dalam istilah saintifiknya dalam otak kita ni ada satu elemen, satu aspek ni dipanggil sebagai neurotransmitter. Okay, saya terangkan apa dia neurotransmitter ni. Neurotransmitter ni bermaksud bahan kimia ni yang berada dalam tubuh kita ni dia tidak seimbang. Maksudnya ada masalah dari keseimbangan bahan-bahan kimia dalam otak kita yang akhirnya neurologi ni dia akan memberi kecelaruan kepada mood, masuklah kecelaruan yang disebutkan dalam ni lah, dalam topik ni. Okay? Nanti saya terangkan apa dia neurotransmitter tu secara lebih saintifik, tapi taklah perlu spesifiknya, setakat yang kita boleh faham, sama-sama faham. Dan akhirnya punca daripada faktor persekitaran. Bagaimana? Mungkin timbul daripada peristiwa, satu peristiwa lah yang sebelum ini yang kadang-kadang memberi tekanan ataupun trauma kita. Contohnya waktu kita kanak-kanak dulu mungkin pernah mengalami penderaan ataupun kita mengalami kehilangan ahli anggota keluarga yang terdekat. Jadi itu pun juga boleh memberi kesan kepada kemunculan kecelaruan ni. Okey, ini di antara tanda dan gejala. Okey, ada dua benda. Itu saya kata tadi. Kecelaruan ni kadang-kadang nampak macam positif tapi ada juga negatif. Dia saling berhubungan. Yang pertamanya episod manic. Manic ni maksudnya inilah dia bersemangat Dan satu lagi episod kemurungan. Dia ada dua. Sama ada berlaku yang satu ataupun yang dua ataupun dia akan serentak. Okay, alternately.
Okay. Apa dia dalam episod ni, maksudnya dalam ruang lingkup seka manik ni, dia akan rasa sangat bersemangat. Saya guna perkataan dia high lah, dia high. Dia seronok, dia bersemangat. Kadang-kadang kita nampak orang hak bersemangat ni pun, maksudnya dia ni pun mungkin celaru juga lah. Tiba-tiba dia bersemangat. Sebelum ni okey je, dia tenang. Tapi tiba-tiba dia bersemangat, dia high. Ataupun dia gembira melebihi kegembiraan asalnya. Mempunyai banyak tenaga. Kuat dia ni tiba-tiba dia. Dia banyak aktiviti yang dia nak buat. Tahap aktivitinya nampak semakin lebih ya. Tapi dalam masa yang sama dia ada masalah tidur. Dan dia menjadi lebih aktif daripada biasa. Okay. Bercakap dengan sangat cepat. Mengenai pelbagai isu berbeza-beza. Sebab otak dia tengah menerima macam-macam ni. Okay. Dia boleh bercakap macam-macam. Dalam masa yang sama juga, dia agak terganggu. Dia mudah marah dan dia cepat sensitif. Jadi, kadang-kadang dia rasa pemikirannya bergerak dengan sangat cepat. Banyak benda dia boleh fikir. Cepat. Dia pun heran sebab apa benda ni. Padahal itulah kecelaruan. Dan dia pun rasa dia boleh melakukan macam-macam benda dia boleh buat. Dia yakin. Satu hari tu 6-3 benda dia boleh buat. Kemudian, dia merasakan dia nak melakukan perkara yang berisiko. Saya bagi contohnya macam nak menghabiskan wang yang sangat banyak. Tiba-tiba dia rasa nak pergi naik flying chute tu. Nak atas gunung jerai, nak pakai yang parachute tu. Sebelum dia memang takut, tapi dia tiba dia berani. Itu juga salah satu aspek kecelaruan. Dan satu episod lagi ni, satu circle of time ni, dia akan berasa sangat sedih. Hampa, kosong, rasa macam tak ada harapan dalam hidup ni. Dia tak bertenaga, letih dan sebagainya. Banyak aktiviti yang dikurangkan. Dia ada masalah tidur. Mungkin tidur terlalu sedikit ataupun terlalu lama. Maksudnya kita anggap sebagai masalah tidur lah. Ataupun dia rasa bimbang, tak dapat menikmati apa-apa. Maksudnya bila dia buat sesuatu tu, dia tak appreciate dengan yang dia buat tu. Dia rasa kurang. Bimbang, rasa kosong dalam jiwa dia. Dia susah nak fokus, nak tumpukan perhatian. Dan kadang-kadang dia lupa banyak perkara. Benda-benda yang dia boleh ingat, benda yang sifat-sifat kadang dia terlupa. Okay? Dia dah macam nak jadi nyanyuk ataupun nak menjadi Alzheimer. Macam itulah, itu perasaan dia ya. Dan kadang-kadang dia juga makan terlalu banyak ataupun makan terlalu sedikit. Dan dia akan rasa letih lah. Dan kadang-kadang dia fikirkan tentang kematian ataupun bunuh diri. Bukan dia buat, dia terfikir keadaan tersebut. Jadi ini dia antara tanda dan gejala rakan-rakan kita yang mengalami kecelaruan. Okey, bagaimana kita nak bantu mereka ni? Okey, bagaimana kita nak bantu rakan-rakan kita? Sebab kita ni bukannya pakar, tapi ada juga cara kita nak bantu. Jadi rawatan jangka panjang. Jangka panjang berterusan dapat membantu mengawal gejala-gejala ni. Okay, kita hanya mampu mengawal saja. Maksudnya dia kena ada terapi dan berserta dengan gabungan ubat-ubatan. Contohnya ubat-ubat anti-depression. Kena ada satu gaya hidup sihat dan sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan. Okay? Sebab kecelaruan ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia penyakit sepanjang hayat. Okay? Macam yang saya kata dari episod mania tadi tu, dan kemurungan biasanya dia akan bila dia sihat balik, dia akan kembali balik. Kadang-kadang ada tempoh dia okey, tapi benda tu akan main balik. Jadi dia sepanjang masa. Jadi antara tempoh tersebut tu, ramai orang yang mengalami kecelaruan dan mood yang bertukar-tukar. Okay? Jadi itu yang kita rasa benda ni penting sebab dia susah kita nak sembuhkan dia. Sebab dah berlaku tindak balas kimia dalam badannya yang mungkin susah untuk kita rungkaikan bantuan yang spesifik kepada pesakit-pesakit kecelaruan ni. Yang kedua, kena ada kesabaran, kasih sayang dan sokongan yang dapat memberi kesan yang nyata dalam rawatan dan pemulihan. Jadi jika berlaku dalam ahli keluarga kita dan sekiranya kita tak faham mengenai kecelaruan, maka akan timbul banyaklah ketegangan. Okay? Kita tak faham, jadi kita akan kadang-kadang mood kita yang okey ni pun akan berubah disebabkan oleh rakan-rakan kita ataupun keluarga kita yang mengalami masalah kecelaruan ni. Jadi sebab itulah pemahaman kepada the nature of the kecelaruan ni, karakter dia kita kena faham supaya apabila kita lebih memahami,
kita akan banyak bersabar dan kita akan memberi sokongan yang baik kepada ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita. Jadi kadang-kadang kita yang sihat ni nak jaga orang yang celaru ni, kan? Kalau kita tak sabar, maka kita pun akan turut mengalami kecelaruan. Kita dah sihat ini, kadang-kadang kita pula yang akan celaru disebabkan nak bantu mereka ni kalau tak faham. Yang ketiganya, kita bantu dengan mempelajari sebanyak mungkin tentang penyakit mental ini. Jadi pada hari ini, Akak dengan satu inisiatif lah, cuba untuk memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okay? Apa dia maklumat yang berkaitan dengan penyakit mental ni. Jadi oleh kerana menjaga orang yang mempunyai kecelaruan ni akan menjejaskan diri kita juga, maka yang penting sekali kita nak kena cari keseimbangan lah. Bagaimana nak menyokong mereka dan dalam masa yang sama juga nak menjaga diri kita juga agar keseimbangan itu berlaku. Jadi kat sini ni saya letakkan jugalah mitos. Ada yang kata masalah kesihatan mental jarang berlaku. Jadi yang faktanya 1 daripada 4 orang di dunia ni terjejas dengan kecelaruan mental. Kecelaruan mental hanya dihadapi oleh orang dewasa. Kira-kira separuh daripada kecelaruan mental bermula sebelum usia 14 tahun. 14 tahun ni yang dah sangat remaja lah, yang kanak-kanak tu jarang berlaku Dan kesihatan kecelaruan mental tidak memberi kesan kepada kesihatan fizikal. Tapi yang betulnya kecelaruan mental ini dia meningkatkan risiko terhadap penyakit lain. Seperti penyakit-penyakit biasalah, kardiovaskular, diabetes, hypertension dan sebagainya. Okey, habislah apa namanya kecelaruan. Kita masuk pula kemurungan. Lihat apa dia kemurungan ni dalam bahasa saintifiknya major depressive disorder ataupun MDD. Okay, depressive disorder, MDD, kemurungan. MDD ni penyakit biasa tetapi serius. Sebab dia juga mempengaruhi mood dan tingkah laku seseorang. Jadi walaupun nampak situasinya agak serius, tapi kemurungan ni sebenarnya boleh dirawat lah ataupun dikurangkan risikonya. Dia merupakan satu gangguan mental yang bercirikan oleh gangguan perasaan sedih yang berpanjangan, kesedihan dan ketiadaan tenaga, ataupun dia hilang minat. Satu hari tu dia ada satu hobi ni, tiba-tiba hobi tu dia hilang. Dia rasa tak berminat nak buat hobi tu, padahal itu menjadi minat dia sebelum ni. Okay? Itu disebabkan oleh kemurungan. Dan orang yang hadapi kemurungan ni semua tak kira umur, tak kira jantina ataupun bangsa. Dan jika tidak dirawat, sekiranya dia berlarutan, dia akan lebih lama lagi. Jadi kemurungan ni boleh dirawat sebenarnya Jadi dan kemurungan tidak bermakna kita ni lemah. Kita lihat pula apa dia jenis-jenis kemurungan. Saya nak petik daripada satu info daripada institut. Kita ada satu badan ataupun institusi nama dia Institut Kesihatan Mental Negara. Puan-puan ni mungkin tahu kot orang kaunseling ni, Institut Kesihatan Mental Negara. Jadi orang yang mengalami masalah kemurungan ni tidak sama gejala dia. Setiap orang yang ada masalah kemurungan ni dan lain-lain gejala dia. Dia berbeza-beza mengikut tahap kepada kemurungan tersebut. Jadi berikut ada 3 jenis bentuk kemurungan. Yang pertama sekali dipanggil sebagai kecelaruan kemurungan berterusan, dysthymia. Tempohnya ni, dysthymia ni adalah yang katakan kecelaruan kemurungan berterusan ni, dia ni adalah mood yang tertekan, yang berterusan sekurang-kurangnya 2 tahun. Maksudnya, kalau 2 tahun tu dia ada kecelaruan yang macam ni, maka dia disebut sebagai kecelaruan kemurungan berterusan. Okay, dysthymia. Jadi bila kita pergi diagnose, jumpa pakar-pakar dan apabila didiagnose tu, dengan kecelaruan kemurungan berterusan ni mungkin mempunyai episod major, kita panggil kemurungan major lah dan tempoh gejala yang kurang teruk. Tapi kalau dia selama 2 tahun, itulah indikator yang kita panggil dia. Yang keduanya kita panggil sebagai kemurungan pasca partum ataupun dengan lebih mudah sekali kita panggil sebagai kemurungan lepas bersalin. Jadi yang dialaminya ni oleh wanita lah oleh wanita yang selepas bersalin. Orang ibu ni dengan kemurungan selepas bersalin ni selalunya dia akan mengalami kemurungan major yang teruk selepas bersalin ataupun semasa mengandung ataupun selepas bersalin. Itu yang dipanggil sebagai kemurungan postpartum tu.
Jadi akan timbul, dia bagaimana? Dia macam ni, dia akan timbul perasaan sedih, kadang-kadang dia ada gelisah, dia akan rasa letih yang melampau dengan kemurungan postpartum tu. Dan selalunya berlaku kepada ibu-ibu baru ataupun yang mengandung anak yang pertama. Jadi dia kadang-kadang bila dia ada kemurungan pasca partum ni, bila dia dah lahirkan, dia rasa susah nak jaga diri dia dan juga susah nak jaga bayi dia. Kalau istilah orang kampung ni kita panggil sebagai apa? Siapa tahu? Kawan sekalian. Apa istilah orang kampung kita panggil ni? Siapa tahu? Tak tahu inilah yang kita panggil sebagai meroyan. Okey? Dalam bahasa kampungnya dipanggil sebagai meroyan lah. Dia susah nak jaga anak dia. Kadang-kadang dia tak, daripada bersalin tu dia tak hirau pada anak dia. Dia tak rasa yang dia dah beranak. Bagaimana kemurungan tu timbul dalam diri dia sendiri. Okay? Ini kemurungan yang jenis kedua. Dan yang ketiganya kita panggil sebagai kemurungan psikotik. Iaitu dia berlaku apabila seseorang itu mengalami kemurungan yang teruk. Serta beberapa bentuk psikosis lah. Contohnya seperti dia menghadapi ataupun mengalami gangguan kepercayaan palsu. Dia berkhayal, dia banyak berkhayal. Okay? Ataupun dia mendengar dan melihat perkara-perkara yang mengganggu. Dia sendiri dengar, orang lain tak nampak pun, tapi dia merasai. Maksudnya khayalan dia itu berbentuk nyata bagi diri dia. Dan dia percaya kepada khayalan tersebut. Itu yang dikatakan sebagai psikotik tu. Kadang-kadang kita gunakan istilah halusinasi. Jadi halusinasi itu kadang-kadang ada juga pengaruh benda-benda yang halus ni. Sebab benda halus ni bila kita lemah, macam saya bagi tahu dululah dalam topik satu pasukan satu hati itu, kalau kita tak jaga hati kita, kita ini sangat vulnerable lah, terdedah dengan elemen-elemen yang luar ni, yang halus ni. Sebab bila kita lemah, kita tak dapat berfikir dengan baik, maka itulah jalan yang senang untuk mereka masuk dan mengganggu kehidupan kita. Jadi itu juga terlibat dalam kumpulan kemurungan psikotik. Meroyan, Puan Zarina kata sampai tahap nak bunuh anak. Itu yang dikatakan tadi itulah sebagai itulah kemurungan pasca partum. Baik, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya, faktor penyumbang. Faktor penyumbang kepada berlakunya kemurungan. Ada dua faktor. Yang pertama sekali dari aspek individu dan yang keduanya dari aspek persekitaran. Okey, individu dulu. Berlakunya perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia yang kita panggil sebagai neurotransmitter. Okey, serotonin, dopamine, norepinephrine. Okey, norepinephrine. Okey, benda apa ni semua ni? Jadi saya tak boleh nak cerita secara saintifik, okey. Tapi setakat yang insya-Allah saya boleh memahamkan tuan-tuan lah. Okey, yang pertama sekali neurotransmitter ni. Neurotransmitter ni dia jenis bahan kimia yang dihasilkan oleh badan kita ni untuk menghantar isyarat, okey, antara sel-sel saraf kita ni ataupun kita panggil sebagai neuron lah, neuron. Dan otak kita ni mempunyai lebih kurang 100 bilion neuron. Jadi otak kita ni tugas dia menyampaikan maklumat dan data dari satu neuron kepada neuron yang lain dengan menggunakan neurotransmitter ni. Ada neurotransmitter ni dia bagi kesan kepada mood kita ataupun kadang-kadang dia bagi rasa gairah yang kita laluan. Jadi sebenarnya apabila neurotransmitter ni kalau dia bergerak ataupun berfungsi dalam keadaan yang stabil, yang seimbang, dia okey. Tetapi jika dia tak seimbang, maka berlakulah perubahan kimia dalam badan kita. Serotonin ni pula sama juga. Dia pun salah satu jenis neurotransmitter juga. Dia berfungsi untuk sampaikan mesej daripada otak kita kepada semua badan-badan kita, ke semua tubuh badan kita yang lain lah.
Jadi serotonin ni dia lebih mempengaruhi fungsi badan secara psikologi seperti mood kita, keinginan kita ataupun fungsi seksual kita, selera makan pun sama juga, ingatan kita, pembelajaran dan tingkah laku sosial kita. Selalunya juga serotonin ni juga dia mempengaruhi otot-otot badan kita ataupun kardiovaskular. Okey, dopamine ni adalah neurotransmitter juga. Dia mempunyai kesan positif. Okay, yang mempunyai kesan positif terhadap perasaan yang menggembirakan. Bagaimana tu? Contohnya apabila pengambilan dadah ataupun pengambilan syabu ataupun pengambilan ubat-ubat terlarang. Sebab bila ubat-ubat ni dia ada bahan kimia ni, bahan-bahan tersebut tu dia bagi kesan kat dopamine. Dopamine tu yang apa nama ni, bahan kimia dalam ubat-ubat yang terlarang ni bagi kesan kepada dopamine agar dopamine ini bergerak secara tidak stable. Jadi yang tak stable ni macam itulah yang saya cakap tadi ni. Dia rasa high, dia rasa seronok terlebih-lebih. Macam itulah ya yang kita panggil dopamine tu. Norepinephrine, norepinephrine ni pun bahan kimia juga yang turut terhasil secara semula jadi juga. Dalam badan kita dia bertindak sebagai hormon stres. Dia bergerak dalam darah kita sebagai hormon stres dan dia juga akan memberi ketika otak memberi signal ni bahawa stres nak berlaku, maka dia bertindak. Macam kita fikirkan, kita nak stres, kita rasa takut dan sebagainya. Maka norepinephrine ni pun dia bertindak membantu nak bagi kita ni rasa apa nama ni stres dan sebagainya. Itu yang individu. Yang keduanya genetik. Tadi saya dah terangkan genetik, seorang yang mempunyai ahli keluarga yang pernah menghadapi, maka dia pun turut berisiko untuk mendapat sakit kemurungan ni. Dan akhir sekali juga penyakit kronik seperti kecil manis, kanser, sakit jantung, thyroid, itu juga merupakan faktor penyumbang. Kemudian kita lihat dari segi aspek persekitaran. Peristiwa hidup, tragedi kehidupan seperti kehilangan orang yang disayangi pun punca juga, ataupun penderaan fizikal dan emosi. Berlaku keganasan rumah tangga, pernah dibuli ataupun cyberbully. Cyberbully ni dibuli di media sosial dan sebagainya. Itu juga merupakan satu faktor penyumbang, termasuklah pengabaian, pengasingan. Maksudnya kita ni duduk seorang-seorang, diasingkan ataupun mungkin kita berpindah ke tempat baru, tak ada kawan-kawan. Bila kita duduk seorang-seorang, kita diasingkan, diabaikan, kawan-kawan pun tak mahu kawan kita, duduk seorang-seorang pun juga merupakan faktor penyumbang juga. Dan akhirnya sekiranya ditambah pula tidak ada sokongan yang padu daripada keluarga kita, ada masalah keluarga dan sebagainya, maka itu pun menjadi masalah kemurungan ini akan lebih orang kata apa, lebih hebat lagi lah ya, menyumbangkan lagi. Ini tanda-tanda kemurungan. Yang pertama sekali saya bagikan kepada 4, iaitu 4 aspek: emosi, fikiran, fizikal dan tingkah laku. Yang pertama daripada aspek emosi, perasaan kesedihan. Kita rasa kosong, sedih, berpanjangan. Kemudian hilang minat ataupun keseronokan, contohnya terhadap hobi-hobi kita selama ni yang kita buat, kita rasa seronok, tiba-tiba kita rasa nak stop. Ataupun rasa tidak tenteram dan mudah marah. Bila kita marah ni kita gelisah kan, dan kadang-kadang berpotensi untuk kita bertindak ganas kalau kita tak berjaya nak kawal dia. Fikiran pula, perasaan mudah putus asa, rasa bersalah, kita rasa benci dekat diri kita, maksudnya kita rasa diri kita ni tak berharga. Kita rasa mungkin kita bersalah buat sesuatu, tapi perasaan bersalah tu terlebih-lebih. Kadang-kadang kita mengkritik diri kita apabila kita tak berjaya mencapai sesuatu. Kurang daya tumpuan, maksudnya hilang konsentrasi lah dan suka kita nak buat keputusan. Dari segi aspek fizikal, cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Badan ni rasa berat nak buat benda. Kadang-kadang benda-benda yang ringkas-ringkas pun kita letih buat. Padahal tak patutnya letih ataupun sepatutnya tak ambil masa yang lama untuk selesaikan, tapi kita ambil masa yang lama nak selesaikan. Kemudian apa lagi? Gangguan tidur. Mungkin gangguan tidur ni dia bangun terlalu awal ataupun dia tidur berlebihan. Hilang selera makan, berlaku penurunan berat badan, contohnya berat badan tiba-tiba menyusut secara berterusan. Sakit kepala, sakit badan, gangguan penghadaman, selalu sakit perut, selalu ada cerit-birit,
dan juga kurang nafsu seksual. Akhirnya di segi aspek tingkah laku, dia ada rasa nak mencederakan diri sendiri. Walaupun kadang-kadang dia tak buat tapi dia rasa nak buat diri dia. Malah kalau teruk ni sampai nak bunuh diri ya, dia ada plan, idea nak cubaan bunuh diri ni. Begitu juga dengan penyalahgunaan bahan-bahan terlarang tadi yang saya beritahu tadi kan. Dia merangsangkan kimia dopamin tu melalui ubat-ubat dadah, syabu dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang dia memandu secara cuai. Tiba-tiba dia cuai. Itu pun sebagai tingkah laku ke arah kemurungan tu ya. Dan dia suka terlibat sukan yang berbahaya. Macam saya cakap tadi, tiba-tiba dia punya adrenalin dia tu nak suka libatkan dengan benda-benda yang berisiko. Walhal sebelum ni dia tak mau buat pun, dia tak berani. Tapi tiba-tiba dia nak buat. Itu juga walaupun nampak macam satu aspek yang positif, tapi sebenarnya ada masalah dari segi ketidakseimbangan sel-sel kimia dalam badan dia tu. Okay. Kemurungan bagaimana kita nak bantu? Okey, apabila pasangan ahli keluarga atau rakan mengalami kemurungan, ada dua benda yang kita patut buat, sokongan dan dorongan. Okey, inilah di antara dua elemen yang kita boleh buat untuk kita bantu mereka. Kita boleh bantu mereka untuk kurangkan gejala negatif. Kita boleh bantu mereka untuk dapatkan semula tenaga mereka. Kita boleh bantu untuk dapatkan keyakinan mereka dan keselesaan. Itu sokongan yang patut kita bagi. Sebenarnya memang sukar juga untuk kita yang tiada pengalaman ni nak convince mereka ni. Jadi kalau kita sekurang-kurangnya boleh bawa mereka jumpa pakar psikologi pun atau kaunselor pun dah kira okey dah. Okay? Sebab kita tak ada pengalaman. Kadang-kadang kita takut apa yang kita sampaikan tu menjadikan mereka ni marah pula. Sebab keadaan mereka yang sensitif tu, kita tak tahu apa yang mereka suka dan apa yang mereka tak suka. Mungkin perkataan kita tu, kita nak sokong mereka, kita nak bagi ayat-ayat yang baik, tapi mungkin mereka rasa diri mereka tu terhina. Kita menghina mereka. Jadi, biar mereka luahkan perasaan yang terpendam, so kita kena jadilah pendengar yang baik. Ini teknik-teknik yang puan-puan ni boleh ajar. Nak jadi pendengar yang baik ni, dia macam-macam. Contohnya kita, bila orang bercerita kat kita ni, bagaimana menjadi pendengar yang baik ni, kepala kita kena rapat dengan dia, tunduk dengan dia, tengok mata dia, janganlah tengok benda lain. Kan? Jadi kita dah tak respect dengan dia. Itu pun dia ada teknik-teknik dia juga. Okay? Sebab orang yang kemurungan ni, mereka ni lebih cenderung untuk nak elak nak jumpa orang. Jadi kalau mereka nak jumpa kita tu, itu dah bagus tu lah. Sebab kalau mereka nak jumpa dan cakap banyak kali pun tak apa. Kadang-kadang mereka jumpa kita cakap benda yang sama juga. Tak apa, kita layan mereka. Sebab itulah bentuk sokongan yang boleh kita bagi. Dan cubalah bawa mereka ni, cubalah sebaik mungkin untuk jumpa pakar. Dan kalau boleh tu jangan biar mereka pergi seorang-seorang. Kita ni kena teman. Kalau nak harap mereka pergi tu, seorang-seorang memang mereka takkan pergi. Kita yang buat appointment dengan pakar psikologi. Jadi itulah bentuk yang kita yang sihat ni boleh bantu kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga yang mengalami kemurungan. Okey. Dua dah settle dah. Yang ketiganya, keresahan. Keresahan ataupun anxiety. Keresahan ni merujuk kepada perasaan bimbang. Dia gemuruh, dia takut, dia khawatir. Dikategorikan dengan perasaan cemas, disertai oleh gejala fizikal seperti peningkatan darah, tekanan darah dan mual. Macam kita lah kan, cuba kalau kita nak exam contohnya, nak interview kan, tiba-tiba rasa sakit perut. Kan? Buat tu kita tak interview, tak rasa keadaan tertekan, kita rasa sakit perut. Tiba-tiba kadang-kadang kita rasa sakit perut. Time itulah berpeluh dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai keresahan. Jadi keresahan ni adalah perasaan risau yang melampau. Risau okey. Bila risau yang melampau ni, itulah keresahan. Kalau kita lihat dari segi aspek label dia tu, start dengan kerisauan, kalau melampau dia akan menjadi keresahan. Jadi gangguan keresahan ni antara kecelaruan psikiatri lah, psikiatris yang selalu berlaku, yang paling lazim. Dan gangguan ni adalah paling tinggi dalam kalangan orang muda, khususnya ketika pertengahan 30-an. Ini kajian yang dilakukan. Dan kecelaruan ini lebih lazim kepada wanita berbanding dengan lelaki. Jadi ini juga daripada finding yang dibuat oleh saintis lah. Okay. Keresahan. Okay, bagaimana punca dia? Yang pertama sekali, seperti yang saya cakap tadi tu, tindak balas kimia otak. Yang saya sebut tadi sebagai neurotransmitter ni.
Jadi neurotransmitter ni adalah bahan kimia yang membantu memindahkan maklumat antara neuron. Masalah dengan neurotransmitter ni, dia boleh mempengaruhi bagaimana otak kita nak menerima mesej dan bagaimana ia bertindak balas yang boleh menyebabkan keresahan berlaku. Yang kedua, dari segi aspek genetik, sejarah keluarga pun memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kebarangkalian bahawa seseorang akan mengalami keresahan. Jadi ini bermakna kecenderungan nak dapat kecelaruan ini boleh dipengaruhi oleh faktor keturunan. Dan akhirnya dari aspek persekitaran. Contohnya macam kejadian traumatik dan tekanan. Dia boleh menyumbang kepada perkembangan keresahan. Contohnya sejarah dia dulu mungkin dia pernah melakukan jenayah. Mungkin dia rasa bersalah sekarang ni. Di keresahan itu rasa bersalah itu menjadi keresahan untuk diri dia. Ataupun mungkin kematian orang yang disayangi, perceraian, ataupun perubahan tempat kerja dan sebagainya. Dan selain itu, keresahan ini pula lagi buruk lagi kalaulah dia ambil bahan-bahan ketagihan, seperti alkohol, nikotin dan juga syabu, ais dan pelbagai lagi benda-benda narkotik ni. Jadi dia menambahkan lagi kepada keresahan. Baik, kita lihat kepada gangguan keresahan. Gangguan keresahan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya pergi secara ringkas . Yang pertama sekali kita panggil sebagai gangguan keresahan menyeluruh. Ini istilah yang digunakan oleh pakar psikologi ataupun sebagai GAD, Generalized Anxiety Disorder. Jadi gangguan keresahan menyeluruh atau GAD ni dikategorikan sebagai keresahan dan bimbang yang melampau-lampau. Kadang-kadang dia macam ni, perkara yang tak serius pun dah bimbang sangat. Dia fikir suatu perkara tu dengan pelbagai kemungkinan. Padahal benda tu simple je pun. Tak ada apa pun dalam kehidupan normal ni, tapi dia fikir teruk sangat. Dia fikir lebih-lebih lagi sampai menimbulkan ketakutan. Yang kedua, gangguan panik. Gangguan panik ni rasa ketakutan yang tiba-tiba. Dan kadang-kala panik ni juga bahaya, tuan-tuan puan sekalian. Kadang-kala dia boleh menyebabkan rasa kita, dia start dengan rasa berpeluh, kita sakit dada, jantung kita berdebar, tak atur. Kadang-kala kita rasa perasaan kita macam kena cekik, kita choking, orang cekik kita, rasa macam tu. Tapi orang tak cekik pun, tapi kita rasa macam kita ni dicekik. Jadi seseorang yang mengalami gangguan yang panik ni, mungkin dia rasa dia sedang mengalami serangan jantung. Dia silap faham tu. Dia duk rasa macam serangan jantung ni. Padahal bukan serangan jantung pun, tapi sebab gejala sebab panik sahaja. Yang ketiganya kita panggil sebagai kecelaruan obsesif kompulsif. Nanti saya terangkan apa dia kompulsif dengan kompulsif ni. Iaitu kebimbangan yang tidak munasabah dan tidak diingini. Jadi ini menyebabkan tingkah laku berulang dan pemikiran yang obsesif. Okey, saya beri contohlah seseorang yang dia mempunyai satu ketakutan yang tak munasabah. Contohnya dia ketakutan dekat kuman. Kuman atau bakteria ni, maka dia akan sentiasa duk basuh tangan dengan sabun. Sampai 5 minit dia basuh tangan lagi. Dia rasa macam dia itu yang saya katakan sebagai obsesif. Obsesif ni maksudnya dia terlalu memikirkan aspek kebersihan tu sampai duk basuh tangan. Ataupun contoh seseorang tu dia terlalu teliti ataupun orang kata apa, teliti ambil orang kata apa, ambil point ni, ambil pendekatan untuk memahami benda yang tak rasional pun. Jadi perkara tu tak salah tapi dia rasa bersalah. Jadi ini yang dikatakan sebagai kecelaruan obsesif dan kompulsif. Seterusnya, gangguan stres jenis pasca trauma. Pasca trauma ni seperti yang saya cakap tadi tu, dia sama juga yang macam tadi tu, traumatik. Seperti contohnya mungkin dia pernah terlibat dalam peristiwa macam peperangan bekas askar dulu. Jadi bila dah pencen ni, dia teringat bunyi bom, bunyi meletup dan sebagainya, ataupun mungkin disebabkan kemalangan yang berlaku sebelum ni. Maka kemalangan tu dah settle dah pun. Tapi tambah pula kemalangan yang melibatkan kematian, jadi dia akan stres.
Dia masih duk ingat lagi benda-benda tu. Apa lagi contohnya, ataupun bencana alam, berlaku kebakaran ke, okey. Jadi yang menyebabkan mangsa ni dia berada dalam kemelut lah, berkekalan dan menakutkan dia. Kadang-kadang dia selalu mimpi buruk. Mimpi ni sebab dia dah fikir benda tu sampai dia kadang-kadang dia bawa masuk ke dalam tidur kita. Jadi pemikiran kita tu dah terolah dengan secara tidak terkawal tadi oleh perkara-perkara yang pasca trauma tadi tu ya. Yang seterusnya, gangguan keresahan sosial. Yang ni kita rasa bimbang dan maksudnya rasa bimbang dan kesedaran diri tentang situasi sosial seharian tu menyebabkan kita nak buat pengasakan diri dan pengelakkan. Jadi seseorang yang mengalami gangguan ni, dia macam ni, dia berasa risau apabila orang tengok dia. Dia sendiri rasa risau. Ini sosial. Ada orang tak tengok dia pun, tapi dia rasa risau orang tengok dia. Dia risau orang untuk kata kat dia. Dan kadang-kadang mungkin juga kan, masalah ni berlaku pada orang-orang yang mungkin ada ni, orang OKU, yang ada kecacatan ni. Jadi dia rasa dia tak confident. Keresahan dia di tempat orang ramai. Dia takut orang untuk kata kat dia. Dia rasa macam itulah, tapi orang tak kata kat dia pun. Ini dipanggil sebagai gangguan keresahan sosial. Dan akhir sekali, fobia. Fobia ni, fobia khusus ni maksudnya ketakutan yang kuat lah terhadap objek ataupun keadaan tertentu. Okay? Seperti takut kat ular ke, ataupun takut kat ketinggian. Apalagi takut dekat menaiki kapal terbang. Jadi tahap ketakutan ini, dia melebihi daripada kebiasaan. Kita yang tak ada fobia pun kita takut juga. Tapi dia takut tu lebih lagi. Okay? Dia takut lebih lagi. Jadi, tak apa. Yang fobia ni saya akan cerita sebab ada topik yang pasal fobia yang saya masukkan. Kadang-kadang bila dia ada fobia ni, dia tak reti ataupun dia tak mahir nak kontrol fobia tu, kadang-kadang dia boleh pengsan. Okay? Saya tak ingatlah dulu, waktu saya kecil dulu, tak ada tuan-tuan macam mana. Dulu waktu kecil dulu, saya pernah fobia. Kalau tuan-tuan ingat dulu, apa nama tu lah. Ingat tak? Wazatazin. Okay? Pelakon itu kan, yang main puppet tu. Puppet apa tu, Cumi dan Ciki. Saya dulu cukup takut tengok puppet Cumi dan Ciki. Kalau bayar-bayar saya ni mungkin ingat lagi kot Wazatazin tu kan, dia suka main puppet tu. Jadi waktu kecil tu saya kalau tengok lalu depan TV nampak puppet dia tu, saya takut. Kadang-kadang boleh bawa ke mimpi lah. Itu contoh fobia. Kita takut kepada benda yang tak sepatutnya kita takut. Kan? Baik, seterusnya faktor penyumbang. Ni di antara faktor penyumbang dia. Gagal menangani masalah yang dihadapi. Kadang-kadang ditambah pula dengan beban kewangan, berpendapatan rendah, ataupun perubahan dalam rutin harian seperti perpindahan tempat. Bila kita pindah tempat tu, kita baru start nak bersosialisasi. Tak ada orang nak kawan dengan kita lagi. Kita baru nak start. Jadi itu pun kadang-kadang menjadi keresahan kepada kita juga. Ditambah pula dengan penyakit kronik seperti kencing manis, kanser, jantung dan sebagainya. Persekitaran, konflik dalam keluarga. Ataupun konflik di tempat kerja. Ataupun pengasakan sosial. Kita ni, mungkin duduk kita ni tak ramai kawan-kawan. Kawasan rumah kita tu jauh dari kawan-kawan. Okay? Itu pun merupakan satu aspek kepada keresahan. Pengabaian, kita ni diabaikan. Orang tak mahu kawan dengan kita. Tak ada sokongan daripada ahli keluarga kita. Okay, diabaikan. Dan juga berlaku penderaan fizikal dan emosi pun merupakan penyumbang kepada keresahan. Okey, tuan-tuan semua okey ke? Sebab saya kena speed ni ya. Okey, kita baru setengah lagi ya. Apa nanti slide ni saya akan bagi kepada tuan-tuan. Kalau saya cepat, saya akan bagi, saya akan share. Okey, keresahan. Apa tanda-tanda dia? Saya bagi juga kepada 4, emosi, fikiran, fizikal dan tingkah laku. Okey, emosinya perasaan risau dan takut, perasaan bimbang, rasa gelisah, fikiran pun dia kurang daya ingatan, tumpuannya, konsentrasinya hilang, dia susah nak buat keputusan. Okey, dia nak kena fikir ambil masa panjang. Dia buat keputusan, kadang-kadang dia boleh buat keputusan tapi dia sukar ambil masa yang lama. Dia mudah cemas ataupun fobia. Kemudian dari segi aspek fizikal, dada dia berdebar-debar. Macam yang saya cakap, tak sedap perut. Rasa nak terberak pun ada, cerik-berik pun ada. Dia mudah peluh, rasa seram sejuk. Sakit pening kepala, mata berpusing-pusing, nampak bintang, badan rasa krem. Dia mudah letih dan susah nak tidur. Dan tingkah laku pula, merokok berlebihan pun boleh menjadi pada keresahan. Makan berlebihan pun sama juga. Bertindak secara impulsif. Impulsif maksudnya bertindak secara tergesa-gesa. Okay?
Dan juga mudah terkejut, dan juga penyalahgunaan dadah dan alkohol ataupun inilah alat-alat narkotik yang lainnya. Bagaimana kita nak bantu? Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan puan sekalian, jangan sisihkan mereka. Okay? Jangan kita sisihkan mereka, cuba untuk berbual dengan mereka, bagi sokongan kat mereka, bagi nasihat yang seronok, nasihat yang boleh ceriakan mereka. Masukkanlah sikit-sikit elemen-elemen memuji-muji. Itu sebab elemen memuji itu sebagai satu dorongan untuk mereka. Dan yang keduanya nanti saya share ada satu teknik pernafasan. Nanti Puan Wani pun mungkin rasa dia tahu kot teknik pernafasan ni. Di akhir slide ni saya share teknik pernafasan ni, cara kita nak mengawal teknik pernafasan yang boleh bantu kita bila kita keresahan. Jadi pernafasan kita, dia basicnya ialah pernafasan yang teratur. Dia akan memberi secukup-cukupnya oksigen kepada minda kita untuk kita berfikir secara rasional. Okay, nanti saya letak di slide yang last sekali Okay, seterusnya fobia. Okay, fobia ni apa dia? Ketakutan yang melampau seperti yang saya cakap tadi. Okay, yang kadang-kadang mengganggu kefungsian kita sebagai seorang manusia yang normal. Dan fobia ni juga menurut kajian ni, ramai saintis yang tak boleh nak jelaskan secara rasional ataupun apa benda spesifik yang menyebabkan fobia ni. Okay? Tapi macam saya cakap tadi dah, ini semua berkaitan dengan ketidakseimbangan bahan-bahan kimia, neurotransmitter dalam otak kita, dalam badan kita. Dan wujudlah elemen pengelakkan ataupun elemen kita nak lari, ketakutan. Contohnya kat sini sebagai yang pertama sekali, nama dia arachnophobia. Okay, arachnophobia ni takut kepada laba-laba. Yang ni spider dia takut kepada laba, termasuk juga kalajengking. Depa rasa jijik. Dan rasa takut sebab depa duk fikir tu spider tu nak gigit depa. Dan depa menganggap benda-benda ni beracun. Jadi depa takut. Yang kedua contohnya agoraphobia. Open or public spaces. Maksudnya depa takut nak menghadapi orang ramai. Contohnya mereka takut nak jalan kat tempat yang terbuka ataupun tempat sesak. Mereka ni jenis yang macam ni, mereka suka duduk kat rumah. Terperap dalam bilik. Itu menjadi kesukaan mereka lah sebenarnya claustrophobia, enclosed spaces. Yang ni maksudnya mereka takut kepada ruang yang tertutup ataupun ruang yang sempit. Maksudnya bila mereka duduk dalam ruang-ruang ni, mereka rasa diri mereka terancam. Mereka terancam. Contohnya dalam lift. Mereka takut orang yang fobia claustrophobia ni dia takut masuk lift ataupun dia takut masuk terowong, malah sampai teruknya nak masuk toilet awal pun takut juga. Okay. Yang keseluruhnya acrophobia ataupun vertigo. Yang ni biasalah ketinggian, takut ketinggian. Sebab dalam minda mereka kata akan jatuh. Lagi tinggi akan lagi cepat jatuh. Sebab itulah jangan bawa lah mereka ke jabatan ke menara ke ataupun tempat permainan yang tinggi-tinggi ataupun naik flight. Mereka memang takkan boleh punya. Necrophobia, kematian. Dia tak boleh dengar kematian. Sebut je kematian ni dia rasa takut. Okay. Alsonphobia, fire. Dia takut pada api. Dia jadi bahaya jika kat rumah. Maksudnya kalau yang jenis fobia macam ni, contohnya macam rumah terbakar, dia akan terkejut, dia panik dan kadang-kadang dia akan pingsan. Dengan sekali pun dia terbakar sekali. Itu yang masalahnya alsonphobia ni, takut dia terkejut, dia terpingsan. Sebab bila dah melebihi ketakutan fobia ni, dia akan pingsan. Jadi tak sempat nak selamatkan dia. Nightophobia, takut pada gelap. Okay? Gelap ataupun waktu malam. Jadi kalau duduk dalam bilik ni tanpa lampu ni, dia akan rasa sesak nafas. Dia sendiri rasa sesak nafas. Bila nampak cahaya sikit, okey. Maksudnya taklah sampai cahaya yang terang. At least nampak satu cahaya sikit pun dia dah okey dah. Dia tak boleh gelap sangat. Seterusnya autosophobia. Ni takut dekat germ, dia takut dekat kuman-kuman. Dia takut pada kotoran. Yang ni jenis bersih melampau ni. Kerap-kerap basuh tangan. Yang tadi yang saya cerita tadi kan. Dia inilah yang dinamakan sebagai autosophobia. Seterusnya coulrophobia, clown. Clown ni dia takut tengok badut. Kadang-kadang bukan tengok dia, cakap pasal badut, pasal clown pun dia dah takut dah. Dan akhir sekali contohnya astraphobia, lightning. Takut kat kilat. Dengar kilat dia, tiba-tiba jantung dia rasa kuat. Pernafasan dia laju.
ketakutan kepada kilat dan goh lah ya. Ini di antara fobia ni, ini merupakan salah satu fungsi kepada sakit mental lah. Okay? Kepada sakit mental sebenarnya ya. Seterusnya was-was. Was-was ni kita panggil sebagai obsessive compulsive disorder ataupun OCD. Kalau orang sebut OCD tu was-was. Okey, terdiri daripada dua komponen. Satu namanya obsesif. Obsesif ni bermaksud terjadinya fikiran yang berulang. Okey, berulang kali dan menetapkan terhadap sesuatu yang dapat muncul bila-bila masa sehingga menyebabkan rasa sakit, rasa resah dan tertekan. Contoh macam ni. Okay, obsesif maksudnya, contohnya dia ialah pemikiran yang sentiasa terfikir tentang kebersihan yang tadi tu. Ataupun kalau tuan-tuan pendengar orang nak angkat takbir atau ihram tu, takbir kan? Dia angkat takbir tu, dia nak masuk tu cukup susah. Dia buat banyak kali, tak masuk. Yang tu kita kenali sebagai inilah obsesif dalam aspek obsesif ni. Ataupun dia berulang kali fikir pasal keselamatan. Dia takut sangat. Dia nampak macam ni sangat, dia lebih detail sangat. Dia fikir benda-benda keselamatan ni terlalu detail sangat. Contohnya macam ni lah, dia was-was. Saya tak pastilah tuan-tuan pun mungkin pernah rasa kot kan, tiba-tiba kita duduk rumah ni, kita nak keluar, tiba-tiba, aku tutup tak switch setrika tadi tu, iron. Aku tutup tak kunci pintu rumah. Jadi kita rasa tu kita patah balik. Patah balik tengok, dah tutup pun. Tapi kita rasa macam tak tutup. Kita rasa was-was. Ini pun dalam bentuk obsesif ya. Apa lagi ya? Satu lagi tu dia macam ni. Dia dalam kategori obsesif ni dia macam ni. Dia terlalu patuh. Terlalu mematuhi kepada ketua dia. Maksudnya kepatuhan kepada arahan tu dia berlebih-lebih sangat. Dia patuh sangat-sangat. Itu pun obsesif juga lah. Okay. Dan satu lagi, saya ingat. Obsesif ni dia macam ni ya. Saya pernah lihat orang dia macam ni. Dia pentingkan susunan. Kalau bilik dia tu dah susun elok apa kan. Dia ada simetri dia tu. Kalau orang kacau sikit, lari sikit, dah marah. Dia akan susun balik. Maksudnya dia akan dia memikirkan susunan dan simetri yang terbaik untuk dia. Dia ada dia punya plan dia. Dia kalau orang ubah barang-barang dia akan marah. Dia akan ubah balik. Okey. Wani kata perfectionist. Macam itulah ya. Jadi orang macam ni susahlah kalau pergi rumah dia ubah barang, dia akan marah lah. Dia akan ubah balik. Jadi dia selalu memikirkan tentang susunan. Dalam bahasa Inggerisnya saya baca symmetrical disorder. Okay. Satu lagi dia takut ada benda-benda yang berlubang-lubang. Benda-benda yang berlubang-lubang yang banyak ni, ada satu istilah tu saya lupa juga. Tapi jenis kepada obsesif. Okay. Kategori yang kedua, kompulsif. Kompulsif ni maksudnya kelakuan atau perubahan yang berulang sebagai salah satu solusi untuk meredakan obsesif yang atas tu. Maksudnya kompulsif ni dia relate kepada obsesif. Okay, dia sama macam atas tapi dia ada tindakan. Yang atas tadi tu obsesif masih kita duk fikir, kita masih memikirkan dalam fikiran, tapi kompulsif ni kita melakukan. Okay, contohnya macam kita cuci tangan tadi lah kan, kita rasa nak cuci tangan. Ataupun kadang-kadang mungkin tuan-tuan alam kita pergi supermarket, okay, kita dah tekan dah off tu nak keluar, tapi tak puas hati, tekan off lagi. Jalan ke depan nak masuk lagi, bunyi tak tadi tu, pasal macam tak dekat bunyi, tekan lagi alarm tu. Kita tekan berulang-ulang kali. Itu pun kompulsif juga lah. Ataupun kita melakukan benda-benda yang hal-hal yang sama, okay. Macam kita bila sapu sampah tu dia rasa padahal rumah dia dah bersih dah pun tapi dia rasa macam ada kekotoran. Dia nampak dalam minda ada kekotoran. Kan? Akhirnya sapu sampah. Sampai sampah tak sempat nak landing, dia sapu dah. Jadi itu yang berbentuk kompulsif. Jadi secara kesimpulannya, OCD ni ataupun was-was ni adalah gabungan pemikiran yang obsesif membawa kepada tindak balas kompulsif. Dan merupakan was-was yang tinggi yang suka dikawal. Jadi OCD ni memang di antara penyakit yang susah kita nak ubah ya. Okey, kenapa berlakunya penyebab dia? Jadi penyebab kepada OCD ni disebabkan oleh kombinasi kelainan neurologi, biologi, genetik keturunan
kelakuan dan kognitif pemikiran dan persekitaran. Jadi gabungan kesemua ini, faktor utama kejadian OCD adalah bahawa terdapat masalah komunikasi di bahagian-bahagian otak yang terkait dengan pembentukan neurotransmitter yang saya sebut di awal tadi tu. Okey. Jadi ni saya tunjuk gambar otak ya. Okey, kita nak apa siapa gambar otak saya letak kat sini ni. Okey, faktor risiko OCD ni. Yang pertama sekali, faktor OCD ni adalah kecenderungan kita ataupun peratusan kemungkinan tu, maksudnya orang menghidap ni yang pertama sekali genetik. Maksudnya genetik kat sini, kalau ada ahli keluarga dia macam mak ayah dia, adik-beradik dia, malahan mungkin kalau kembar dia ada masalah OCD, maka risiko dia nak kena OCD pun sangat tinggi. Yang kedua, kat sini namanya kelainan otak. Saya letak kat sini gambar otak ni ya. Nampak tak saya highlight ni namanya frontal lobes ni, frontal ni. Okey. Biasanya bila berlaku kecederaan, mungkin aksiden contohnya, okey, yang melibatkan bahagian frontal depan ini, ataupun mungkin dia mengalami stroke, okey, di bahagian frontal ni, ini yang akan menimbulkan kelainan otak. Dia bila kelainan otak maksudnya bila berlaku struktur yang berubah tu, itu dinamakan sebagai kelainan otak. Contohnya aksiden ya, bila melibatkan kepala frontal ni maksudnya dia kadang-kadang dia boleh mengubah kebiasaan seseorang tu. Saya ambil contoh, mungkin sebelum aksiden ni dia seorang yang periang, cool ya. Tapi bila dia aksiden melibatkan kepada frontal ni dan bila dia sembuh, tapi mungkin sifat dia tu berubah kepada pemarah ataupun dia menjadi terlebih beremosi. Dia sihat tapi berlaku kepada frontal dia tu. Jadi itu di antara contoh ya kelainan otak ni. Ataupun faktor persekitaran. Bermaksud mungkin dia mempunyai riwayat trauma ataupun riwayat penderaan waktu kanak-kanak dulu. Sehingga dia mengganggu komunikasi bahagian otak dia ni sebab tu dia usia untuk pembesaran tu. Waktu kecil dah pernah mengalami keadaan tu, maka sampai ke dewasa dia akan berisiko untuk OCD. Kesan dia, kebimbangan ni disertai dengan serangan panik dah. Kebimbangan disertai dengan serangan panik. Panik ni tu yang kita risau tu panik ni sebab bila panik ni serang, takut yang tiba-tiba ni dia akan start dengan sesak nafas, dia akan berpeluh, dia akan getar-getar, dan kemungkinan mungkin jantung kita akan efek sekali. Pengsan dan sebagainya. Ataupun mungkin kepada kemurungan. Kemurungan ni biasalah ada perbukaan gangguan perasaan yang mana pesakit akan merasa sedih yang berpanjangan. Dan akhirnya dinamakan sebagai Tourette syndrome. Tourette ni maksudnya gabungan neurologi, neuron ni yang disertai dengan pergerakan berulang yang dipanggil sebagai tics. T-I-C-S. Apa dia maksud tics ni? Kadang-kadang tuan-tuan perempuan lihat orang ni dia suka mata dia berkedip-kedip. Dia kedip-kedip mata dia banyak kali. Ataupun dia suka batuk. Duduk saat batuk berulang-ulang. Padahal dia tak batuk pun maksudnya bukan dia sakit tekak ke ataupun dia saja nak batuk. Batuk yang secara sengaja yang berlaku. Ataupun dia berlaku pergerakan kepada wajah dia. Dia tak boleh nak kawal. Faham maksud saya tu? Kadang-kadang dia selalu buat mimik muka. Mimik muka yang dia sendiri tak tahu nak kawal. Yang tu kita panggil sebagai Tourette syndrome ya. Itu pun disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia di otak kita. Baik. Jadi bagaimana nak atasi? Ada dua, iaitu psikoterapi, Yang keduanya pengambilan ubat-ubatan, especially ubat-ubat yang berbentuk yang berupa antidepresan Seterusnya somatoform. Somatoform ni gangguan gangguan psikologi pada seseorang akibat dari keadaan fizikal tapi tidak muncul pada permasalahan fizikal. Maksudnya dia rasa dia sakit. Tapi bila pergi check ke doktor kata okey, sihat, tak ada apa-apa. Itu somatoform. Dia rasa sakit. Maksudnya sakit dia tu rasa sakit fizikal. Sakit yang fizikal. Tapi bila pergi check tengok tak ada apa pun. Jadi gejala seperti sakit dada, sakit belakang, keletihan, pening ataupun masa tak sihat ni dalam keadaan tertentu. Namun bila pergi jumpa doktor kata tak ada apa kelainan fizikal. Kadang-kadang doktor pun boleh pening. Takut doktor pun akan lebih berlaku keresahan kat doktor pula. Jadi itu somatoform ya. Dan penyebab somatoform ni sampai sekarang ni pun sebenarnya tak boleh dikenal pasti lagi. Saintis pun tak tahu apa sebenarnya
Dan mereka boleh memberi assumption ya, tapi dari segi spesifik tu mereka tak tahu lagi. Okay, banyak pendapat bahawa gangguan ni merupakan masalah saraf lah. Maksudnya saraf yang menghantar isyarat kesakitan ke otak tu. Okay, dia hantar ke otak kata sakit. Saraf tu mungkin berlaku ketidakseimbangan, tapi dia tak sakit pun. Okay, dan di antara faktor-faktor lain seperti yang sama juga macam tadi lah, genetik, sejarah keluarga yang hadapi penyakit ni, kecenderungan berfikiran negatif pun sama juga, pengambilan dadah ataupun pernah menjadi mangsa kepada keganasan fizikal ataupun gangguan seksual. Okey, ini somatoform, jenis-jenis dia. Yang pertama gangguan somatisasi, kesakitan fizikal di bahagian pelbagai badan. Kesakitan fizikal di pelbagai bahagian badan. Okey. Hypochondriasis, takut bahawa gejala ringannya disebabkan oleh penyakit serius. Ya. Dia macam ni ya. Yang pertama ni gangguan somatisasi ni. Somatisasi ni maksudnya dia kesakitan yang disebabkan oleh tekanan ataupun mental dia sangat berat. Maksudnya orang yang kena ni dia akan lebih ada emosi dia. Hypochondriasis ni dia contohnya macam orang tu sakit kepala. Dia contohnya pening kepala disebabkan oleh kurang tidur. Sebenarnya sakit kepala dia sebab dia kurang tidur, tapi dia fikirkan sakit kepala tu sebabkan dia ada kanser otak. Dia fikir lebih-lebih. Padahal sebab tidur tak cukup pun. Tapi dia fikirkan, ni aku sakit otak ni, ada tumor dalam otak ni. Jadi itu yang disebabkan oleh hypochondriasis ni. Gangguan penukaran. Gangguan penukaran ni maksudnya gejala yang melibatkan sistem saraf. Okay? Bila pergi jumpa doktor kata tak apa pun, okey dia. Jadi kadang-kadang dia rasa macam dia hilang rasa deria dia rasa macam hilang pendengaran, penglihatan dia pun tak nampak, kabur. Jadi bila pergi check kat doktor, dia kata okey, you tak ada apa pun. Itu di antara faktor-faktor somatoform lah. Satu lagi gangguan dimorfik badan ni. Maksudnya menghabiskan lebih banyak masa untuk bimbang tentang penampilan. Jadi dia macam ni ya. Orang yang ada dimorfik ni, dia rasa dia anggota badan dia ni macam dia rasa macam tak normal. Mungkin dia rasa anggota badan dia ni tak sama macam orang lain. Dia rasa macam dia tu abnormal, tapi normal pun, tapi perasaan tu. Okay? Ini sebagai gangguan dimorfik ni ya. Dan akhir sekali gangguan kesakitan. Okay? Gangguan kesakitan ni dia adalah keadaan apabila dia merasa sakit berterusan. Okay? Yang bila periksa pun tak ada sebab fizikal. Tapi dia sama macam yang nombor 1 tu, cuma yang nombor 5 ni dia berterusan. Yang nombor 1 ni dia kadang-kadang, yang nombor 5 ni dia berterusan. Jadi ini pun merupakan salah satu jenis somatoform. Alright, seterusnya skizofrenia. Okey, skizofrenia ni merupakan skizofrenia ni kecelaruan. Okey, penyakit psikologi yang serius, dikategori sebagai kecelaruan dalam pemikiran yang mempengaruhi persepsi dan perwatakan dia. Okay. Dia dikatakan juga sebagai orang yang mengalami pengalaman psikotik. Contohnya dengar suara-suara halus, dia lebih orang yang suka berkhayal. Okay. Dan dia ni sebenarnya orang yang skizo ni dia orang yang dia dah kehilangan sentuhan dan dalam dunia nyata. Maksudnya sentuhannya tu dia rasa nyata dalam dunia dia. Okay. Sebenarnya apabila punca dikaitkan, sebenarnya banyak faktor lah ya kepada masalah penyakit mental yang berkaitan dengan skizo ni, dan antaranya adalah delusi. Okay, apa dia delusi ni? Delusi ni adalah kepercayaan palsu yang tetap tidak boleh diubah kepada penjelasan rasional dan tidak boleh dijelaskan. Dia maksudnya kepercayaan yang dirasakan ni betul. Dia nampak dalam dunia dia. Dia lihat bayangan-bayangan dia. Tapi sejahirnya tak ada pun. Kadang-kadang dia rasa ada suara-suara halus. Okay? Dan kadang-kadang dia ikut arahan benda tu. Okay? Itu kita panggil sebagai delusi. Kalau tengok ada satu filem baru ni kan, ada satu tajuk Delusion kan. Tajuk yang filem Melayu tu kan. Itu maksudnya macam itulah ya. Dia ada dunia dia yang tersendiri. Yang keduanya, aspek skizo ni halusinasi. Kecelaruan tanggapan seperti suara, pemikiran dan pertuturan yang bercelaru. Okay? Maksudnya maksudnya dia ni
dia lebih kepada diri kasar. Okay, dia perasaan delusi dengan halusinasi ni dia sama. Okay, dua-duanya palsu. Okay, delusi pun palsu, halusinasi pun palsu. Tapi mereka merasakan benda tu tak palsu, benda tu nyata. Dan yang sebenarnya pelakuan yang bercelaru, tingkah laku ganjil, dia buat benda-benda yang ganjil yang orang normal tak buat. Dan akhir sekali gejala negatif, iaitu kehilangan motivasi dan emosi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyaklah ni dia punya punca-punca dia. Tak apa, tuan-tuan nanti boleh baca benda ni. Kadang-kadang dia punya punca sama juga macam yang tadi, yang macam kemurungan, keresahan, OCD dan sebagainya. Nanti tuan-tuan boleh baca kat sini lah sebab kita pun dah habis masa dah. Tuan-tuan boleh tengok semua ada. Stres pun ada kat sini. Stres, saya masukkan nota-nota pasal stres, kenapa berlaku, faktor-faktor penyebab dari aspek dalam diri sendiri, psikologi, biologi, sosial dan makanan. Dan semua dia di antara faktor-faktor yang menyebab dan tanda dia. Emosi saya masukkan juga, emosi juga mempengaruhi minda yang sihat. Ada 8 jenis emosi, bagaimana emosi ini mempengaruhi kehidupan kita, melalui 5 benda ni. Okay. Kemarahan, kenapa kita marah, sebab apa kita marah, ini disebabkan dia. Tanda-tanda marah pun kita bagi tahu kat sini semua, di segi aspek fizikal, emosi dan tingkah laku. Ini cara kita nak berdepan dengan orang yang ada masalah kesihatan mental. Ini peranan kita terhadap diri sendiri ya. Sentiasa bersyukur, bicara diri, beribadah, berkongsi perasaan, berehat, mendengar muzik, Al-Quran, beriadah, bersenam, berfikiran positif, jaga makan, tidur yang cukup, bernafas dengan teratur, sentiasa berurut, okey, ataupun namanya relaksasi. Ini berurut sendiri ya, kita buat sendiri ya dan sebagainya. Baik. Ini saya beri contoh lah. Nanti saya berkatakan tuan-tuan teknik tangani stres dengan latihan pernafasan. Ini kaedah relaksasi otot. Dia ada istilah relaksasi otot ni. Dan bagaimana kita nak buat urutan di leher dan bahu kita. Ini di antara makanan yang boleh membantu mengurangkan stres. Dan sedikit lagi kajian histeria. Sebab sekarang ini kajian kes ya. Sebab kajian histeria ni kita kena tahu juga ya. Soalnya berlaku benda ni. Dan kajian histeria ni maksudnya dia berpunca sebenarnya. Dia berpunca sebenarnya juga daripada masalah sakit mental. Okay, masalah mental ni dia berlaku juga. Okay. Jadi saya masukkan satu kajian kes ini sebenarnya untuk sama-sama kita ketahui bahawa histeria ini merupakan salah satu elemen dari permasalahan mental. Jadi bukan orang Melayu saja, malah orang Barat pun duk kaji permasalahan histeria ni. Dan semua pengkaji bersepakat ya, bahawa terdapat elemen-elemen halus yang turut mempengaruhi histeria. Jadi bila kita faham simptom histeria ni, maka mudahlah kita nak melihat apakah kaedah perawatan yang sesuai. Okay. Ini di antara dua punca histeria, iaitu yang pertama melibatkan rasukan jin ataupun gangguan psikologi. Jadi secara saintifiknya ada 4 definisi histeria ni. Termasuklah pembohongan dan kepura-puraan. Maksudnya histeria ni juga ada orang yang berpura-pura, lies and pretense. Ada juga diakibatkan oleh sindrom penyakit saraf. Nampak tak tadi? Okay. Neurological ni. Jadi saraf ni pun kadang-kadang boleh menjadikan kes histeria, penyakit mental. Ini yang kita cakap tadi ni ya. Dan juga penyakit organik. Penyakit organik ni maksudnya perubahan biokimia. Contohnya macam kencing manis, kanser, penyakit berjangkit, HIV, hepatitis, COVID-19 pun sama jugalah penyakit organik. Histeria menimbulkan konflik di antara ahli psikologi dengan ahli agama dari aspek simptom dan punca berlaku histeria dan kaedah merawat. Jadi ini saya tunjukkan contoh-contoh dia. Contohnya ada kes yang berlaku di histeria ni dulu waktu saya duduk HP dulu. Kes ni macam ni. Ada kes yang berlaku ni disebabkan oleh dia bermula dengan gangguan psikologi. Dia mungkin otak dah lemah, dia tak sihat. Selepas itu akan masuk kepada rasukan jin. Itu kes pertama. Yang kedua ni memang dia start dengan benda tu terus. Adapun kes yang ketiga ni pula, dia bermula dengan gangguan psikologi dia saja. Tapi dia berlaku histeria. Yang tu tak ada gangguan daripada faktor yang elemen halus ni. Kadang-kadang histeria ni dia disebabkan oleh psychological faktor yang berlaku. Kaedah rawatan kat sini, pembacaan ruqyah, terapi kaunseling, terapi psikologi, menekankan diri dengan Allah, berzikir, berdoa, bertaubat dan sebagainya. Itu kaedah perawatan dia. Ini di antara reaksi penyakit histeria. Okay. Tuan-tuan boleh baca. Dan juga saya petik juga kajian saya di antara gejala histeria ni berdasarkan literature review. Jadi benda ni bukan kita nak sembang tahayul-tahayul lah. Dah ramai orang kaji. Okay. Pendidik dalam dan luar negara pun dah kaji dah berkaitan dengan histeria ni. Ini di antara semua sindrom ataupun gejala histeria. Okay. Gangguan pandangan, pendengaran, sakit seluruh tubuh, kelumpahan mata berkedip, tubuh menggigil dan sebagainya. Ada banyak lagi. Ini saya kutip
daripada pembacaan dan kajian saya lah. Ni Harun ni, Ustaz ni lah, Ustaz Harundin. Dan akhir sekali, sikit-sikit ya tuan-tuan, ini formula yang saya dapat melalui rakan-rakan saya, melalui kajian saya. Sebenarnya kekuatan komponen jasmani dan rohani ni, mengapa histeria berlaku? Okey, dalam tubuh badan kita ni ada dua aspek, iaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Jasmani ni pegang 60% ni kat sini tuan-tuan. Rohani ni pegang 40%. Dalam aspek jasmani ni dia ada 3 komponen, iaitu 20%, 20% dan 20%. Maksudnya 20% ni yang pertama ni dari aspek kepercayaan dia, pemahaman dia, pengetahuan dia dan keberanian dia. Okay? Ada orang dia tak takut, dia berani. Jiwa dia kuat, dia tak lemah semangat. Jadi orang yang betul-betul kuat ni 20%. Tapi tak semestinya 20%. Yang keduanya, dari segi kesihatan fizikal dia. Maksudnya dia tubuh badan tak sakit, dia tak cedera, tak period, tak lemah, badannya betul-betul sihat. Semua anggota badannya sihat, berfungsi dengan baik. Kalau betul-betul full semua sihat, 20%. Yang ketiganya kesihatan mental, yang kita belajar hari ni, kesihatan mental. Contoh dari segi stres emosi, dia tak ada langsung sifat tu. Kalau penuh, full 20%. Yang elemen kedua rohani, amal ibadat, hati. Yang ni kita bincang yang topik yang ceramah saya dua hati. Hati yang hati qalbun salim. Yang kuat hati ni, kuat qalbun salim 40%. Tapi kita mesti tak 40%. Ni Nabi saja yang 40% ni. Okey, sempurna. Kita mungkin 30, mungkin 20, kita pun tak tahu. Jadi kalau ini persentage dia, okey, contohnya ada contoh pelajar ni. Aspek yang pertama ni, dia tak kuat. Lemah semangat. Mungkin 8% saja. Yang kedua, jasmani dia mungkin dia tengah period, mungkin dia tengah tension waktu nak exam. Okey. Dia tak makan, badannya lemah, 8%. Yang ni pula mental dia stres. Okey, baca banyak tak habis lagi dengan exam duk fikir macam berlaku kesihatan mental yang tak stabil, 8%. Kemudian rohani pun sama juga, tak banyak beribadat, solat mungkin tinggal dan tak aman buat amal ibadat ni mungkin 15%. Campur ke semua ni, dua-dua elemen ni mungkin sama 39%. Jadi pada kajian saya ini, di bawah 40% ni, maka orang itu akan mudah untuk diserang oleh histeria ataupun diserang oleh gangguan-gangguan halus. Disebabkan oleh badannya dah tak kuat dah. Jadi cepat. Sebab itulah bila kita tengok, bila orang kena histeria ni, bila seorang kena, yang lain akan berturut-turut. Sebab apa? Bila kena ni, yang nombor 2 terkejut. Bila dia terkejut, tiba-tiba dia punya kepercayaan dia, mental dia terus terkejut, panik. Daripada mental yang 20% ataupun 5% akan turun 4%, lemah, benda tu akan masuk. Jadi ini di antara benda yang saya nak share lah. Bila kita faham benda ni, ini di antara berlakunya histeria yang merupakan salah satu penyakit mental. Dan akhir sekali, dalam usaha kita ke arah minda sihat, setiap ketua, bahagian, jawatan, unit dan rakan-rakan semua sekalian diharap dapat membantu memupuk kepentingan kesihatan mental dalam kalangan staf dengan memberi penekanan terhadap pengurusan kesihatan mental, melakukan saringan di UKK macam Puan ni beritahu tadi, serta mengenal pasti individu yang mengalami risiko kesihatan mental. Jadi sama-samalah kita bantu rakan-rakan kita dan saya berharap agar ceramah kita walaupun cepat ni saya nak habiskan, walaupun dalam keadaan tergesa-gesa ni, diharap dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.